Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagi mata pelajaran asas sains komputer pada hari ini, cikgu akan mengajar dan memberikan pemahaman bagaimana untuk menulis prosedur kod dan juga carta alih bagi bucket sort. Sebelum ini, kita telah pun mempelajari secara grafik untuk memahami apakah dia bucket sort. Di mana langkah yang pertama, kita sediakan beberapa baldi di sini, di mana baldi-baldi ini terdiri beberapa julat bergantung kepada nilai item yang diberikan. Contohnya item A hingga C berada dalam baldi biru, D hingga F baldi hijau, G hingga J baldi berwarna jingga. Kemudian langkah yang kedua, kita akan masukkan item-item itu mengikut julat nilai yang telah ditetapkan pada setiap baldi. Dan langkah yang ketiga, kita akan isihkan item-item yang telah ada dalam setiap baldi mengikut turutan menaik atau menurun mengikut kehendak soalan. Contohnya, kita susun A, B, C ataupun C, B, A dalam baldi biru. Kemudian, langkah yang seterusnya, kita akan keluarkan semula item-item tersebut dalam bentuk susunan yang telah kita susun tadi dan kita cantumkan semula. Contohnya, dalam turutan menaik A, B, C, dicantumkan D, E, F dan dicantumkan G, H, I, J. So, itu adalah langkah umum bagaimana melaksanakan bucket sort. Jadi, kita terus kepada aktiviti 3.7 muka surat 89, iaitu anda diminta untuk menghasilkan carta alih dan juga prosedur kod bagi bucket sort dengan item-item yang diberi, iaitu 2, 9, 4, 6 hingga 8. Jadi kita ada lebih kurang 10 item di sini untuk anda susuh atau isihkan menggunakan bucket sort. Langkah yang pertama, sepatutnya anda tulis dahulu apakah item-item yang ada dan juga kedudukan dia. Okey, kita ada pertama sekali kita letakkan item dia dan juga kedudukan dia. Okey, item dan kedudukan. Okey, item yang pertama ialah 2. Okey, kemudian diikuti dengan 9, 4, 6, 7, 1, 10, 5, 3, 8. Okey, itu adalah item-item yang terlibat. Dan kemudian apakah kedudukan dia? Kita dah belajar sebelum ini dalam senarai. Item yang pertama kedudukan dia ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, itu adalah kedudukan dia. Okey, kedudukan dia. Untuk membina cetak alih, kita perlu melihat kepada panduan yang diberi dalam buku teks muka surat 88. Okey. Kita bermula dengan arahan mula. Jadi kita tuliskan mula. Okey, kemudian setelah mula kita akan setkan senarai yang diberikan. So, setkan senarai. Okey, dalam contoh ini L sama dengan masukkan simbol square bracket and then kita masukkan nilai-nilai item yang ada 2, 9, 4, 6. Okey, anda lengkapkan sendiri sehinggalah 8.
Okey. Kemudian isytihar setkan senarai baharu. Okey, kenapa senarai baharu? Kerana apabila kita sortkan nanti, kita perlu ada satu senarai baharu yang telah disusun secara menaik ataupun menurun. Dalam soalan tadi, dia minta anda sortkan secara menurun. Okey, menurun. Jadi, langkah yang kedua, setkan senarai baharu. So, nampaknya carta alih ni kerana anda kena ingat sedikit lah. Setkan senarai baharu. Di mana senarai baharu ni kosong lagi, tidak ada nilai item di dalamnya. Kita hanya setkan dahulu. Kemudian kita isytiharkan pemboleh-pemboleh ubah yang terlibat. Isytiharkan pemboleh ubah yang terlibat, iaitu yang ada di sini ialah I. I ini adalah kedudukan, ya, kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan item-item ni. Kalau kita boleh letak kat sini, I ialah di sini. Okey, I. Jadi istilahkan pemboleh ubah I. J, apakah J? J ialah kedudukan baldi. Okey, kedudukan baldi. Mungkin baldi kita ada 4 ataupun 3. Jadi kedudukan baldi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. So J mewakili pemboleh ubah bagi kedudukan baldi. N. N ialah bilangan item yang ada di dalam senarai. Contohnya kita ada 2 hingga 8, jumlahnya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 N bersama dengan 10. Dan NB. NB adalah bilangan baldi. B untuk baldi. Okey, bagaimana untuk mendapatkan NB kita akan lihat nanti. Okey, seterusnya kita setkan setkan N sama dengan 10 kerana ada 10 item di sini. Okey, ada 10 item di sini. Dan NB bersamaan dengan bilangan baldi. Dan kalau anda lihat pada formula dia, di sini ada formula dia di mana NB boleh ditentukan dengan menggunakan formula NB had atas bagi punca kuasa 2 bagi N. Jadi punca kuasa 2 bagi N, dan jika kita dapat 4/472, maka kita akan ambil had atas dia adalah 5. Jadi dalam kes soalan kita di sini, N kita bersamaan dengan 10. Jadi NB sama dengan punca kuasa 2 bagi 10. Okey, kalau kita gunakan kalkulator, okey, punca kuasa 2 bagi 10 ialah 3.16. Okey, 3.16. Jadi had atas dia ialah bersamaan dengan 4. Kita ada 4 baldi di sini. Ada 4 baldi yang diperlukan untuk kita buatkan bucket sort bagi masalah yang diberi. Okey, langkah seterusnya kita akan ikut saja wujudkan baldi kosong. Kenapa perlu baldi kosong? Maksudnya baldi-baldi tadi ada 4, jadi kita wujudkan 4 baldi kosong. Okey. So wujudkan 4 baldi kosong. Okey, wujudkan 4 baldi kosong. Dan kemudian kita masukkan item ke dalam baldi. Okey, kita masukkan item ke dalam baldi.
Okey, kita masukkan item ke dalam baldi. Bagaimana nak masukkan item ke dalam baldi? Maka terhasillah langkah yang seterusnya, iaitu setkan I kepada kosong, dan kemudian kita akan pilihan di sini I, adakah I lebih kecil daripada N? Jika ya, masukkan senarai I ke dalam baldi, dan kemudian I tambah 1, dan dia akan ulang sehinggalah I bersamaan dengan N, iaitu N sama dengan 10. So I sama dengan 10, barulah diteruskan kepada arahan yang seterusnya. Jadi kita akan lukiskan di sini. Okey, tak cukup, jadi cikgu akan bawa ke muka surat seterusnya. Okey, ke muka surat seterusnya di bawah ni, kita sambung ke muka surat seterusnya di belakang ni. Okey. Okey, seterusnya daripada atas tadi set and I sama dengan kosong. Dan kemudian kita ada bentuk diamond begini. Dia akan tanya, adakah I kurang daripada N? Okey. Adakah I kurang daripada N? So I kita sekarang berapa nilai I kita tadi? I pun kita telah setkan sebagai kosong. Okey, di mana lupa nak beritahu tadi. Di sini masukkan baldi, di sini kita ada setkan I sama dengan kosong. Okey, setkan I sama dengan kosong. So I sama dengan kosong, N bersamaan dengan 10. Okey, I sama kosong, N sama dengan 10. Jadi adakah kosong lebih kecil daripada 10? Adakah kosong lebih kecil daripada 10? I kosong, cikgu tuliskan nilai kat sini, I kosong, N 10. So adakah I kosong lebih kecil daripada 10? Ya. Jika ya, maka dia akan masukkan senarai I ke dalam baldi yang terpilih. Okey, masukkan I ataupun I itu sama kosong lah. Masukkan senarai I iaitu senarai item kosong ke dalam baldi. Baldi mana? Baldi yang bersesuaian. Contohnya I sama dengan kosong. Apakah nilai item bagi kedudukan kosong? Kalau kita lihat, nilai item bagi kedudukan kosong ialah 2. Okey. Jadi ketika cikgu lupa nak beritahu tadi, ketika kita mewujudkan baldi, 4 baldi kosong ini, okey, kita letakkan julat dia. Okey, berapakah julat yang ada yang sesuai dekat sini? Kalau kita lihat dekat sini, kita ada nombor 0 hingga nombor 1 hingga 10. Jadi kita mungkin boleh ada 4 baldi kosong. Jadi mungkin baldi yang pertama baldi 1 mungkin julat dia ialah antara, sebab dia dalam turutan menurun bukan menaik, jadi mungkin antara 10 hingga 8. Okey, baldi 2 7 hingga 5. Okey, baldi 3 4 hingga 2, dan baldi 4 1 hingga 0. Okey. So wujudkan beberapa jenis baldi dengan julat-julat yang kita sediakan. Okey. Jadi patah balik semula kepada soalan ini. Masukkan senarai kosong ke dalam baldi, kedudukan kosong pada dalam baldi. Jadi baldi mana yang sesuai? Kalau 2, jika 2, maka 2 sesuai dimasukkan ke dalam baldi nombor 3 contohnya. Baldi nombor 3. Baldi 3 julatnya antara 4 hingga 2. Jadi kita masukkan item yang kosong tadi ke dalam baldi 3. Itu maksudnya di sini.
Itu maksudnya masukkan senarai I ke dalam baldi yang bersesuaian. Yang bersesuaian. Mengikut julat, ya, yang bersesuaian mengikut julat. Okey. Kemudian bila dah selesai, dia akan masukkan formula I tambah 1. I sama dengan I tambah 1. Okey, I tambah 1. Okey. Untuk lebih jelas lagi, mungkin cikgu kena contengkan sedikit. Berdasarkan I ni tadi, I kosong kan? Pada nilai I tadi ni baldi 1, cikgu lukiskan. Supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Baldi 1, baldi 2, baldi 3, baldi 4. Okey. So ini baldi 1, baldi 2, baldi 3, baldi 4. Di mana baldi 1 nilai dia ialah 10 hingga 8. Baldi 2 7 hingga 5. Baldi 3 4 hingga 2. Dan baldi 4 1 hingga 0. Okey. Berdasarkan contoh tadi, item senarai yang kosong tu, pada kedudukan kosong, nilai dia ialah 2. Jadi 2 akan masuk di sini. Ada baldi 3. Kita letakkan 2 kat sini, biar kau faham kat sini. Okey. So 2 telah pun dimasukkan ke dalam baldi nombor 3. Okey. Okey, seterusnya I tambah 1, dan kemudian dia akan ulang balik semula. Dia akan pergi ke sini, dan dia akan ulang balik semula. Adakah I lebih kecil daripada N? Pada ketika ini I telah pun nilainya tadi kosong. Ni kosong. 0 tambah 1 sama dengan 1. So sekarang I dah menjadi 1. Adakah 1 lebih kecil daripada 10? Ya, 1 lebih kecil daripada 10. Ni contoh soalan, contoh pengiraan dia. 1 hingga 1 lebih kecil dari 10. Jadi dia akan laksanakan ya. Masukkan I1, senarai 1, okey, ke dalam baldi yang bersesuaian. Jadi berapakah nilai senarai item item 1 dalam senarai tersebut? Item pada kedudukan 1, nombor dia ialah 9. Okey, jadi 9 sesuai dimasukkan ke dalam baldi nombor 1. So 9 di sini, masukkan di situ. Cikgu nak tunjukkan dalam bentuk grafik juga 9 di situ. Okey, dah selesai. Ulang balik semula. I tambah 1. I tadi berapa nilai dia? 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi I sekarang dah jadi 2. So dia akan ulang balik semula. I sama dengan 2. Okey, adakah 2 lebih kecil daripada 10? Ya, 2 lebih kecil daripada 10. Jadi, ya, masukkan senarai 2 ke dalam baldi yang bersesuaian. So, berapakah nilai 2? Pada kedudukan item 2, kita akan dapat nilai item dia ialah 4. Jadi, item 4 akan dimasukkan ke dalam baldi nombor 3 contohnya. 4. Okey. Okey, ulang balik semula langkah ini. I tadi 1, I yang seterusnya ialah 2. I tadi 2, 2 tambah 1 bersamaan dengan 3. Ulang balik semula. Bila I bersamaan dengan 3, adakah 3 lebih kecil daripada 10? Ya, 3 lebih kecil daripada 10. Jika ya, masukkan item 3, senarai 3 ke dalam baldi yang bersesuaian. Apakah kedudukan 3 item pada kedudukan 3? 0, 1, 2, 3. Okey. Nombornya ialah 6. Jadi 6 sesuai dimasukkan ke dalam baldi nombor 2. Jadi 6 dimasukkan di sini. Okey, baldi nombor 2. Okey, teruskan lagi. Cikgu takkan teruskan. Cikgu nak kamu tetapkan sendiri carta alih tersebut, lengkapkan carta alih tersebut dan fahamkan di manakah kedudukan item bagi setiap baldi ini. Okey.
Dan cikgu nak kamu lukiskan grafik baldi ni supaya cikgu faham yang kamu faham apa yang cikgu terangkan. Okey. Dan kemudian terlihat kepada ini kamu kena sambung ni ya. Sambung lagi sehinggalah cukup. Di mana last kali nanti dia akan sehingga last kali dia ada bersamaan dengan 10. Di mana 10 adalah sama dengan 10. Dia bukan lebih kecil lagi. Jadi pada ketika itu, kalau kamu lihat dalam dalam buku teks, anda perlu setkan J. So dia akan turun dan setkan J sama dengan 0. Okey, setkan J. Apakah itu J? J ialah kedudukan baldi. Okey, kedudukan baldi. Contohnya J bersamaan dengan 1, J bersamaan dengan 2, J bersamaan dengan 3 dan J bersamaan dengan 4. Okey. So, setkan J bersamaan dengan 0. Okey. Dan kemudian dia akan ada pilihan di situ. Iaitu adakah J kurang daripada NB? J kecil tak apa, cikgu buat J besar. Adakah J lebih kurang daripada NB? Berapa nilai J? J nilai dia 0. Berapa nilai NB? Kalau kita lihat semula, NB ialah 4 baldi. Okey, 4 baldi. Jadi adakah 0 lebih kecil daripada 4? Ya. 0 lebih kecil daripada 4. Jadi, jika ia akan tanya pula soalan seterusnya. Adakah baldi J sama dengan baldi J? Baldi J itu baldi kosong lah. Baldi J kosong. Okey. Adakah baldi J kosong? Maksudnya kalau J kosong, baldi kosong. So ni baldi kosong. Sorry. Di sini kita kena betulkan nombor baldi. Sebab dia dah startkan J sama dengan kosong. Jadi kita letak sini kosong. Sini kita tukar kepada 1. Sini kita tukar kepada 2. Sebab dia dah startkan J sebagai kosong. Okey, ni sama dengan 3. Okey. So adakah baldi J, baldi kosong ni tidak ada item di dalamnya? Adakah ada item atau tidak ada item? Ada. Jika ada item, dia terus akan isihkan item. Maksudnya dia akan susun item tersebut. Kalau ada satu je lah, tak payahlah nak disusun semula. Tetapi jika ada banyak, contoh macam ada 2, ada 4, dia akan susun secara menaik ke menurun. Tengok kepada kehendak soalan. Soalan nak menurun. Jadi 4 kemudian diikuti dengan 2. So isihkan item. Okey. Dan kemudian dia akan ada formula J tambah 1. J sama dengan J tambah 1. Di mana J adalah bilangan item tadi, bilangan baldi kosong. 0 tambah 1, 1. Jadi J dah bersamaan dengan 1. Maksudnya kita akan pergi kepada baldi nombor 1 di sini. Okey. Dan kemudian yang ni jika dia akan sama juga, dia akan terus juga, dia akan turun, tak perlu sisih. Dia akan pergi kepada J tambah 1. Maksudnya jika baldi kosong, kita tak perlu isih dah sebab tidak ada item di dalamnya. Jadi dia tidak perlu melalui proses isihkan item. Dia akan terus kepada J tambah 1. Dan kemudian selepas J tambah 1, dia akan pergi ke mana? Dia akan ulang balik semula untuk proses pertanyaan tadi. Adakah J kurang daripada NB, bilangan baldi? J sekarang dah jadi 1. Adakah 1 kurang daripada 4? Okey, adakah 1 kurang daripada 4? Ya. Jika ya, dia akan laksanakan semula. Adakah baldi J kosong? Adakah baldi 1 kosong? Ada item. Jika ada item, dia akan susunkan item tersebut. Kalau ada 6 sahajalah. Kalau ada nombor lain, dia akan susunkan. Dan kemudian J tambah 1, J akan jadi 2. 1 tambah 1, 2. So dia akan ulang balik semula. Di sini akan jadi 2. Adakah 2 kurang daripada 4? Ya. Okey. Jika ya, dia akan ulang balik semula dan seterusnya. Sehinggalah
kita akan dapat J 4. Adakah 4 dah sama dengan 4? Dia tidak kurang daripada 4. Jadi dia akan tidak. Bila tidak, dia akan pergi ke mana? Lihat kepada contoh ni. Dia akan cantumkan dan masukkan item ke dalam senarai baharu dan paparkan senarai baharu. So itu adalah bagaimana anda memahami proses carta alih bagi bucket cert tersebut. Jadi tugas anda ialah untuk buat carta alih ni, okey, seperti yang cikgu tunjuk ni tadi, berserta dengan gambar bucket sort ni, okey, dan juga nilai dia, nama baldi tersebut, baldi kosong, baldi 1, baldi 2, baldi 3 dan juga nombor-nombor item yang ada di dalam bucket ini. Dan kemudian cikgu nak anda tuliskan prosedur kod ini, sesuaikan dia dengan masalah pada aktiviti 3.7. Dia tak semestinya sama dan tidak sepatutnya sama. Contohnya bilangan item sini 10. Okey, 2 hingga 8 ni ada 10. Okey. So di sini bukannya, jadi item sini bukan 15 dah, n bukan 15 dah, n bersamaan dengan 10. Jadi anda kena ubah sendiri. Macam setkan senarai ni. Ini bukannya Helmi lagi dah. L ni nilai-nilai yang ada pada item ini, iaitu 2, okey, 9, 4, 6, 7 hingga 8. Okey, selamat menjawab dan sila hantar jawapan anda. Gunakan handphone, ambil gambar dan hantar ke dalam Google Form. Okey, cikgu beri masakan seminggu untuk anda siapkan tugasan ini. Okay, sekian, terima kasih.